Belia merupakan aset penting untuk membangunkan negara. Itu antara fokus dari negeri di bawah bayu petang ini. Perincangannya kita langsung bersama Suaran Shah. Teruskan Suaran. Ya, sahih. Belia negeri ini perlu bijak bersuara dengan minda yang positif bagi memperoleh informasi tepat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Insinyur Shah Hilmi Yahya berkata, belia merupakan aset penting yang wajar dibantu kerajaan negeri selaras dengan hala tuju Sabah Maju Jaya. Ini kerana suara belia dapat membantu kerajaan dalam memperolehi data yang diperlukan bagi membangunkan negara. Sekiranya ada sesuatu isu yang dibangkitkan, kalau boleh membuat persoalan-persoalan supaya bagaimana perkara itu terjadi. Selain daripada jadi satu kritikan saja, ianya boleh menjadi satu komen ataupun cadangan-cadangan positif yang mungkin boleh menjadi satu perkara yang pihak kerajaan ambil kira untuk tujuan pembaikan. Beliau ditemui RTM dalam Forum Belia Harapan Negara di Dewan Seri Putatan. Forum turut membincangkan cabaran dan peluang yang dihadapi belia masa kini. Sementara itu, Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR, Jabatan Ketua Menteri Sabah Azrul Ibrahim berkata, IKRAR telah menjelajah seluruh Sabah bagi menyantuni golongan belia. Anak muda harus memainkan peranan untuk menjadi ejen kestabilan negeri. Dengan kestabilan, barulah kerajaan dapat fokus untuk membangunkan dan memajukan negeri Sabah. Masyarakat khususnya belia diajak bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti berunsur kenegaraan. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, antaranya program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2024 yang mengelilingi 25 daerah di negeri ini sehingga 26 Ogos ini. Jelasnya kesedaran dalam kalangan belia untuk menyertai program seumpama semakin meningkat, namun ia perlu dilakukan secara berterusan. Menurut beliau, Kerajaan Madani sentiasa komited melaksana aktiviti melibatkan golongan muda, namun ia perlu diperhebat di peringkat sekolah bagi memupuk jiwa patriotik di peringkat awal. Datuk Muhammad Suryadi yang juga Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan ditemui pemberita selepas merasmikan program Jiwa Komuniti Madani peringkat Parlimen Kalabakan dan Jamuan Malam KMJG 2024 di Tawau. Sementara itu, Pengarah Penerangan Negeri yang juga Ketua Konvoi KMJG, Jainisah Muhammad Noor mengajak masyarakat untuk menjayakan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Sempena majlis ini turut diserahkan watikah pelantikan kepada 12 pengerusi komuniti Madani. Masyarakat Malaysia berumur 40 tahun ke atas disaran membuat saringan kolonoskopi di hospital awam atau klinik kesihatan berdekatan. Ia bagi mengesan dan mencegah penyakit kanser kolorektal atau kanser usus besar yang semakin meningkat dalam golongan berkenaan. Presiden Persatuan Gastroenterologi dan Hepatologi Malaysia, Datuk Dr. Rahman Mutu Karupan Shettiar berkata, 80% rakyat Malaysia yang menghidap penyakit ini hanya dikenal pasti pada peringkat akhir. So if they all get their colonoscopy done in time, you can prevent it. So basically what we are trying to look for is polyps, because we know that some of the polyps are actually the precursors for cancer later on. So if we remove that polyps, the chances of them getting a cancer later on is negligible. Sementara itu, Dekan Universiti Sunway, Profesor Dr. Raja Effendi Raja Ali berkata, kanser kolorektal merupakan antara penyakit kanser yang terbukti boleh dicegah dan dipulihkan sepenuhnya melalui pemeriksaan awal dan prosedur perubatan canggih. We have seen an increment, the study done in Malaysia, we study an increment of the cancer from the age of 40 to 50. We should screen the individual a little bit younger than the rest of the world, not 50, perhaps 40 or 45, because the incidence is rising. If you look at for the last 2 decades, the number of cases of colon cancer on the age of 40 to 50 is about 7 to 8% increment in Malaysia. So essentially, the genetic part is there, of course, but unfortunately also our environment is such that we're eating less healthy food, and we know this, and I think obesity is on the rise, and I think these are some of the reasons why I think we're seeing a rise in colorectal cancer.
Mereka bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat saintifik tahunan Persatuan Gastroenterologi dan Hepatologi Malaysia GAT 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Kerajaan negeri melalui Majlis Perbandaran Sandakan bakal menjalin kerjasama dengan Bandar Nanping di China bagi mewujudkan Sister City di daerah itu. Pewujudan Sister City itu sebagai medan pertukaran adat budaya tradisi Sabah khasnya daerah Sandakan sekaligus membuka ruang pelaburan dalam negara khususnya Sabah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Papat, Datuk Frankie Poon Ming Fung berkata, cadangan kerjasama yang dimeterai setahun ini turut melibatkan sister school antara Sekolah Nanping dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Taitung dalam memperkasa bidang pendidikan kedua-dua pihak. Kita haraplah mereka akan datang balik dan akan bersama-sama MPS. Besoklah kita akan bikin MPS untuk membincang lagi dan macam mana kita boleh continue with this progress of sister being sister lah between Sandakan and Nanping. I think in particular Wusu lah. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Kunjungan Hormat Biro Kebudayaan dan Pelancongan Nanping, Wong Song Siong di Sandakan. Sementara itu, Wong Song Siong berharap kerjasama berkenaan akan diperluaskan dalam pelbagai bidang pada masa akan datang. 今天下午呢，我们张胜副市长到分管教育，直接就跟学校就确定下来，做一些这个姊妹学校进行了这个研学的交流啊，进行一个交流。那我们下一步的话就是沙滩跟一些产业的资源、旅游资源，还有就是文化的一些资源，我们南平两地可以进行的交流协作，来拓展我们的文化、旅游包括产业的一些发展。 Terdahulu, delegasi Nanping China itu bersama-sama Adun Tanjung Papat melawat Pusat Pemeliharaan Orang Utan Sepilok dan Beruang Madu Borneo diikuti SJKC Taitung. Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA menggantikan Skim Saraan Malaysia SSM dilihat mengutamakan prestasi perkhidmatan awam dan mendahulukan kebajikan penjawat awam. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati mereka yang ditemui menyambut baik SSPA kerana dapat membantu meringankan beban terutama dalam menghadapi cabaran ekonomi global ketika ini selain menambah baik mutu perkhidmatan awam. Harap PM akan berurusan lagi lah untuk menaikkan pelarasan gaji seterusnya. Dan maklumlah sekarang ni kos makin tinggi. Saya amat setujulah sokong dengan kenaikan ni. Dia boleh menambahkan mutu perkhidmatan dan untuk mana negara yang lebih maju lagi lah. Dan di samping itu kita berterima kasihlah kepada kita punya pemimpin. Saya sendiri pun tidak berkhidmat kepada kerajaan, tapi saya rasa penjawat awam ni dorang kurang diberikan penghargaan daripada kerajaan. So saya rasa dengan kenaikan gaji ni dapat kita dapat bagikan appreciation lah bagi dorang. Semalam Perdana Menteri mengumumkan kerajaan bersetuju menggantikan sistem saraan Malaysia kepada sistem saraan perkhidmatan awam berkuat kuasa 1 Disember depan. Kejohanan Sukan Stacking Pendidikan Khas berupaya mengembangkan bakat dan potensi diri pelajar ke arah perkembangan positif. Terbaharu sukan baharu yang diperkenalkan bahagian pendidikan khas BP khas itu disertai 192 murid berkeperluan khas MBPK dari 22 sekolah rendah dan 18 sekolah menengah seluruh negeri. Berucap sempena Majlis Penutupan Kejohanan di Putatan, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Khas, Piluh Osang berkata, sukan tersebut memberi peluang kepada MBPK untuk menceburi aktiviti secara bersemuka. Sementara itu, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran Doreen Peter Lyson berharap pemenang yang dipilih mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan di Melaka secara dalam talian pada September depan dapat mengharumkan nama negeri. Bila kita lihat daripada pemenang-pemenang tadi, kita nampak bahawa mereka ini sebenarnya ada harapan, ya, ada potensi, ya, ada potensi untuk melangkah lebih jauh lagi dalam sukan stacking ini.
Kategori perseorangan dimenangi Fridina Feni Frederick Igat dari SK Bukit Padang. Kategori 12 tahun dimenangi Daryl Leon Asral dari SK Kolombong dan Rabiatul Adawiyah Abdul Ghaffar kategori 15 tahun. Manakala kategori 19 tahun lelaki dan perempuan masing-masing dimenangi Muhammad Khairani Fauzan Muhammad Khairul Anam dari SMK Sanzek dan Herwina Chong Pei Yi Chong SMK Kolombong. Kesemua pemenang membawa pulang medal. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama SAHI. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan SAHI. Baik Suaran, terima kasih.